Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Taufik Isa bersiaran bersama anda selama setengah jam dalam program Koresponden Bernama, sebuah program yang menampilkan laporan komprehensif lagi eksklusif dari biro-biro bernama seluruh Malaysia dan wakil-wakil koresponden bernama dari Jakarta, Bangkok dan juga Singapura. Antara fokus utama hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan bermula 18 Mac 2020, langkah tangani COVID-19. Baiklah, malam tadi Perdana Menteri Tan Sri Bidin Yassin telah mengambil tindakan menerusi Perintah Kawalan Pergerakan bermula 18 Mac hingga 31 Mac 2020 membabitkan larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai termasuk kegiatan keagamaan, sukan, sosial dan budaya. Sekatan secara menyeluruh dikenakan kepada semua perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara dan juga kemasukan semua pelancong dan pelawat asing ke dalam negara turut dilaksanakan. Bagi rakyat Malaysia yang baru pulang dari luar negara, perlu menjalani pemeriksaan kesihatan dan melakukan kuarantin secara sukarela. Semua taskah, sekolah kerajaan dan swasta, termasuk sekolah harian berasrama penuh, sekolah antarabangsa, pusat tahfiz dan lain-lain institusi pendidikan rendah, menengah dan pra-universiti akan ditutup. Harap kepada semua rakyat Malaysia dapat patuh dan peka kepada apa juga bentuk arahan dan larangan dari pihak kerajaan dalam menangani isu COVID-19 ini. Ringkasan kes COVID-19 di Malaysia sehingga 16 Mac 2020, 5 petang semalam ialah kes baru sebanyak 125 orang. Kes disahkan positif keseluruhannya 553 orang. Manakala kes sedang dirawat 511 orang dan pesakit yang sudah sembuh ialah 42 orang. Sama-sama kita mengamalkan tahap kebersihan yang optimum pada setiap masa, seperti kerap mencuci tangan dengan air dan sabun dan bahan pencuci tangan atau hand sanitizer, kerana ini merupakan cara yang efektif dalam memutuskan transmisi jangkitan penyakit. Baiklah, kita beralih ke perkembangan. Bagi mengetahui perkembangan wabak COVID-19 di negeri Kedah, kalau kita ikut statistik sehingga semalam, jumlah yang positif COVID-19 di negeri Kedah ialah seramai 31 orang dan ini merupakan jumlah yang agak tinggi serta membimbangkan. Kami juga difahamkan Menteri Besar Kedah juga telah pun mengambil tindakan untuk membatalkan semua aktiviti keraian anjuran kerajaan negeri. Jadi untuk mendapat perkembangan daripada negeri Kedah, kita terus saja bersama wartawan bernama di sana, Nurul Huda Ahmad Lutfi. Nurul, teruskan dengan laporan anda. Ya, semua majlis dan acara keraian anjuran kerajaan Kedah yang dijadualkan berlangsung dibatalkan dalam usaha untuk membendung penularan wabak COVID-19 ini. Menurut Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mukris Tun Dr. Mahathir dalam satu sidang media petang semalam, pengumuman dan kenyataan mengenai pembatalan majlis dan acara yang berkaitan sama ada di peringkat negeri maupun daerah ini akan dimaklumkan kepada orang ramai dari semasa ke semasa. Oleh itu, masyarakat Kedah secara keseluruhannya dinasihatkan untuk mengelak daripada menghadiri majlis kenduri dan tempat kunjungan orang ramai sebagai langkah pencegahan. Ujar Datuk Seri Mukris lagi, kerajaan negeri juga telah menangguh dan membatalkan semua lawatan ke luar negara. Kerajaan negeri Kedah juga memohon rakyat negeri ini tidak panik yang mana keadaan masih terkawal. Kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan sememangnya sangat peka untuk menangani penularan wabak COVID-19 ini. Rakyat negeri ini perlu mengamalkan sikap berjaga-jaga namun janganlah bersikap hingga ke tahap yang panik.
Baik Nurul, dengan pengumuman Perdana Menteri semalam untuk larangan ataupun kawalan pergerakan, perintah kawalan pergerakan yang bermula yang diumumkan malam tadi yang akan bermula esok, bagaimana dengan reaksi rakyat-rakyat di negeri Kedah ataupun yalah mungkin rakan-rakan daripada rakan-rakan Nurul sendiri mengenai pengumuman tersebut, Nurul? Semalam selepas pengumuman daripada Perdana Menteri ini, ada juga rakan-rakan bertanya melalui WhatsApp ataupun laman sosial Facebook mengenai ada sistem perkara yang dia orang kurang jelas, sama ada kedai makan boleh buka atau tak. Maksudnya yang buat perkhidmatan COD makanan daripada ke rumah ataupun ke pejabat boleh ataupun tak. Tapi dia orang still mencari maklumat itu sehingga dia orang puas hati, dan kesemuanya menyambut baik dengan pengumuman yang yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam. Betul, saya setuju juga. Mungkin di kalangan rakan saya pun ramai yang bertanyakan adakah kedai makanan ataupun restoran makan akan turut dibuka ataupun ditutup dalam tempoh 2 minggu tersebut. Baik Nurul, bagaimana pula dengan pembelian panik semalam? Sebab kalau di Ibu Negara semalam memang di kebanyakan pasar raya berlakunya pembelian panik. Bagaimana pula dengan keadaan ataupun perkembangan di Kedah semalam terutamanya, Nurul? Okey, ia memang berlaku juga di Kedah. Kalau kita lihat macam ada pasar raya besar di macam di Alostar ni, ada juga yang ramai orang membuat pembelian panik. Kalau kita lihat gambar yang ada kawan saya share yang mereka pergi ke pusat membeli belah itu, memang adalah pembelian panik ini. Jadi okey, selain daripada itu kalau dilihat juga rakyat Kedah kalau mengikut pengamatan Nurul sendiri, etika mereka dalam menghadapi wabak COVID-19 ini, apa yang boleh lagi diperbaiki lagi, Nurul? Berdasarkan pengalaman saya yang pergi kedai makan ataupun pergi ke tempat orang ramai, saya rasa dia orang masih kurang sedar dengan penjagaan kesihatan diri untuk mengatasi penularan wabak COVID-19 ini. Maksudnya ada setengah individu yang batuk, macam batuk di khalayak ramai dengan cara yang tak betul. Maksudnya dia orang batuk, just batuk macam tu. Dan yang keduanya, kalau pemerhatian saya pergi kedai makan shopping kompleks, ramai yang masih tak pakai topeng muka. Okey. Kalau saya boleh tanyakan juga mengenai bekalan bahan makanan di negeri Kedah, adakah sebarang isu tentang itu ataupun Nurul tak rasa ini akan menjadi isu dalam tempoh 2 minggu itu nanti, Nurul? Okey, setakat ini saya rasa mengenai bekalan makanan, saya rasa tak ada masalah. Sekarang ni yang jadi masalah adalah topeng muka dan hand sanitizer. Macam saya sendiri sampai sekarang masih mencari topeng muka, dan tak ada pergi farmasi, kedai RM2 pun topeng muka tak ada. Topeng muka tu tak ada. Saya sampai terpaksa kena tanya kawan-kawan dan mak saudara saya, ada tak dia orang simpan lebih topeng muka tu untuk saya beli, untuk saya pakai pergi kerja. Okey, kita harapkan topeng muka dapat masuk kembali, bekalan topeng muka dapat masuk kembali ke pasaran kita. Okey Nurul, kita beralih ke perkembangan mengenai nasib yang menimpa seorang pelajar cemerlang dalam sijil pelajaran SPM lepas yang memperoleh keputusan 8A mengidap kanser darah. Nama dia Nurul Mizani Sofian, 18 tahun, dari Kuala Nerang, memohon bantuan untuk rawatan beliau bagi meringankan bebanan yang ditanggung oleh kedua ibu bapanya. Mungkin Nurul nak kongsikan mengenai cerita ini. Okey. Adik Nurul Mizani ini merayu sekiranya ada agensi berkaitan dapat mempertimbangkan bantuan bulanan kepadanya bagi meringankan beban ibu bapanya berulang-alik ke Hospital Pulau Pinang untuk rawatan susulan dirinya yang mengidap kanser darah. Anak kedua daripada 3 beradik ini perlu dibawa ke Hospital Pulau Pinang sebanyak 2 bulan sekali bagi pemeriksaan lanjut tahap kesihatannya yang didiagnos akut limfoblastik leukemia sejak pertengahan tahun 2016. Nurul Mizani berkata sebelum ini ibu bapanya terpaksa membawanya ke Hospital Pulau Pinang sebulan sekali untuk rawatan susulan termasuk menjalani kemoterapi. Namun setelah selesai menjalani kemoterapi, kini dia hanya perlu berjumpa doktor 2 bulan sekali. Kos ulang-alik ke Hospital Pulau Pinang mencecah RM200. Namun jika perlu ditahan di ward dan ibunya perlu bermalam di hospital menemaninya sekiranya laporan keputusan ujian darahnya tidak baik dan ada demam, kos berkenaan boleh mencecah ke RM500.
Ujar Nurul Mizani, ayahnya Sofian Said, 49 tahun, bekerja sebagai pemandu bas dengan gaji bersih kira-kira 1,400 dan perlu menanggung dua lagi adik-beradiknya berumur 20 dan 11 tahun yang masih lagi belajar. Ini tidak termasuk lagi kos membayar bil elektrik dan air serta memenuhi keperluan harian keluarganya memandangkan ibunya tidak bekerja. Sebelum ini pada 2016, lepas didiagnos penyakit itu, Nurul Mizani pernah mendapat bantuan zakat Kedah secara one-off dan bantuan bulanan daripada Majlis Kanser Nasional Makna. Namun, bantuan daripada Makna ini telah pun diberhentikan sejak November tahun lepas. Nasib adik Nurul Mizani ini mendapat perhatian pengurusi sahabat chariti Balkis SCB Rukiza Abu Bakar yang tampil menghulurkan bantuan wang tunai beserta barangan keperluan makanan. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Nurul Huda Ahmad Lutfi. Selamat bertugas dan koresponden bernama akan berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Anda bersama bersama saya dalam koresponden bernama. Kalau tadi kita menghubungi rakan wartawan dari Kedah bagi mendapatkan perkembangan COVID-19 di sana, kita beralih pula ke negeri Pahang. Jika dilihat di status terkini jumlah kes COVID-19 di negeri Pahang ketika ini 19 orang, merujuk data yang diambil dari Kementerian Kesihatan Malaysia bertarikh 16 Mac 2020. Dan untuk kupasan lanjut, kita bersama dengan Ketua Biro Bernama di Pahang, Siti Salwa. Baiklah Siti Salwa, mungkin Siti Salwa boleh ceritakan sedikit perkembangan terkini COVID-19 di Pahang. Salwa. Seperti yang dikatakan tadi, di Pahang masih terdapat 19 orang yang disahkan positif COVID-19 dan hospital yang menjadi rujukan ialah Hospital Tengku Ampuan Afzan di Kuantan. Dan setakat ini Pentadbiran Negeri mengatakan meminta supaya rakyat di Pahang untuk bertenang dan tidak panik kerana keadaan masih lagi terkawal dengan langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya telah diambil. Baik, Salwa, kalau kita lihat angka 19 kes COVID-19 di negeri Pahang itu, sepanjang pengetahuan Salwa, berapa banyak yang melibatkan kes kluster di upacara keagamaan di Sri Petaling Kuala Lumpur? Salwa? Okey, setakat ini tidak ada pembahagian, tapi kebanyakannya dipercayai adalah daripada kluster program keagamaan itu dan juga kontak-kontak terdekat daripada mereka yang menghadiri majlis tersebut. Okey. Jadi semalam dengan adanya ataupun sebelum pengumuman mengenai kata sekatan perjalanan dan sebagainya ini, adakah sebarang pembelian panik terutama sekali di kalangan rakyat di negeri Pahang, Salwa? Okey, untuk semalam keadaan di pasaraya masih lagi berada dalam keadaan terkawal. Cuma ada 1-2 pasaraya dikunjungi dengan lebih ramai pembeli. Mungkin mereka ini adalah mereka yang risau bukan kemungkinan akan berlaku lockdown atau sebagainya, tapi setakat ini kalau dilihat di beberapa pasaraya keadaan masih lagi terkawal dan barangan itu masih dilihat mencukupi. Mungkin berlainan pula hari ini kan, kita tak tahu lagi apakah reaksi daripada rakyat negeri Pahang mengenai pengumuman malam tadi. Salwa, ada tak sebarang reaksi daripada rakan terdekat ataupun masyarakat mengenai pengumuman Perdana Menteri malam tadi? Setakat ini, Alhamdulillah ramai kawan-kawan yang mendengar tentang pengumuman semalam. Mereka mengatakan tidak perlu melakukan pembelian panik kerana ia hanya menyebabkan selain barang di pasaraya habis, dia juga menyebabkan kita akan berkumpul dalam keadaan yang ramai. Jadi mungkin memudahkan lagi kita akan terkena jangkitan. Tapi sebab kalau dilihat ramai yang memikirkan untuk membuat pembelian panik kerana bimbang berlaku penutupan pasaraya. Tapi semalam dengan jaminan bahawa pasaraya, kedai-kedai pasar basah yang menjual keperluan harian akan dibuka sediasa. Jadi kebanyakan mereka sudah bertenang dan mengatakan mungkin mereka akan mengurangkan pergerakan di luar, tetapi dalam masa sama cuma akan pergi ke kedai jika ada barang keperluan yang hendak dibeli. Okey. Dan kepada mereka, rakyat Pahang terutama sekali, kalau sekiranya mereka mengesyaki diri mereka dijangkiti dengan wabak ini ke, apa nasihat Salwa kepada mereka sebenarnya? Dan di manakah mereka boleh melakukan ujian untuk COVID-19 ini, Salwa? Kalau di sini boleh melakukan ujian di pusat kesihatan daerah ataupun pergi ke hospital-hospital berhampiran dengan hospital Tengku Ampuan Afzan sebagai hospital rujukan. Jika mereka disahkan COVID-19, hospital lain akan mereka akan ditempatkan ke hospital
Tengku Ampuan Afzan. Dan saya rasa sebagai rakyat Malaysia sekarang ini kita akan perlu mengambil langkah berjaga-jaga mengikut segala peraturan yang diberikan dan menjalankan tugas kita sebagai seorang rakyat, iaitu mengurangkan aktiviti di luar seperti yang diminta, dan juga yang paling utama mungkin menjaga aspek kebersihan diri. Dan bagi saya, sekiranya kita tahu kita telah terdedah pada mereka yang dijangkiti ataupun mungkin menghadiri apa-apa majlis keramaian ataupun program, yang penting adalah untuk self quarantine, elakkan bertemu orang ramai supaya kita tidak, sebab kita tak tahu sama ada kita jadi penyebar atau tidak kan. Jadi mungkin lebih baik kita ambil langkah berjaga-jaga, dan sekiranya kita betul kita ada develop simptom-simptom yang sebahagiannya, saya rasa tindakan yang pertama adalah pergi ke hospital untuk mendapatkan pengesahan supaya kita tidak menyebarkan penyakit itu dan membahayakan orang yang di sekeliling kita. Okey, dan pengamatan Siti Salwa sendiri mengenai kata masyarakat Pahang dalam menghadapi wabak ini, ada tak sebarang nasihat daripada Siti Salwa sendiri kepada semua rakyat di negeri Pahang dalam mencegah wabak ini dari terus merebak? Salwa. Okey, kita lihat banyak nasihat yang telah diberikan. Jadi saya rasa untuk selama ni mungkin dalam cuti sekolah ni, walaupun cuti sekolah, jadi saya rasa mungkin ibu bapa sepatutnya mengurangkan lagi aktiviti di luar, termasuk di pusat-pusat membeli belah. Kan kita tahu kalau bulan bercuti ni memang pusat-pusat perakinan, pusat-pusat membeli belah ni memang sentiasa dipenuhi kan, sebab ini adalah masanya. Jadi mungkin sebagai bapa ambil langkah berjaga-jaga, utamakan keselamatan dan kesihatan anak-anak. Jadi elakkan bawa mereka, mungkin kalau boleh kurangkan jugalah aktiviti di padang permainan, Ya, betul. pusat pelancongan, sebab kita tak tahu siapa dalam ramai-ramai itu. Jadi saya rasa yang tindakan untuk tidak keluar rumah sekarang ni tidak adalah yang terbaiklah untuk semua. Okey, Salwa ketika ini berada di Kuantan ya? Ya, saya. Okey, bagaimana dengan agaknya melihatkan aktiviti ekonomi di Kuantan semalam terutama sekali? Bagaimana Salwa? Semuanya berjalan macam biasa kalau tanya saya, sebab kalau kita tengok pasar malam pun sebenarnya sekarang semalam ada pasar malam berhampiran dengan pejabat. Di situ kita lihat orang berniaga seperti biasa, cuma berlaku sedikit pengurangan daripada jumlah mereka yang datang berniaga, dan juga kalau dilihat pun ada sedikit kekurangan lah daripada pengunjung yang datang. Mungkin ramai yang memilih untuk tidak keluar rumah kerana bimbang. Tapi apa pun masih lagi berlaku lah aktiviti-aktiviti tersebut masih berjalan. Okey, baiklah, terima kasih. Kami ucapkan kepada Siti Salwa Syahri, Ketua Biro Bernama di Pahang, yang membawakan kepada kami mengenai perkembangan COVID-19 dari negeri tersebut yang setakat ini telah pun mencatatkan sebanyak 19 kes. Baiklah, koresponden bernama berhenti rehat sekali lagi, kembali selepas ini. Anda masih bersama kami di Koresponden Bernama, dan di blok terakhir ini kita berlintas langsung bersama dengan Biro Bernama di Negeri Sembilan, Nur Natasha Aida Ismail. Baiklah Natasha, mungkin Natasha boleh kongsikan perkembangan terkini tentang COVID-19 di Negeri Sembilan yang dilihat setakat ini jumlah kes yang berlaku di Negeri Sembilan adalah sebanyak 42 kes. Natasha? Natasha? Hello? Okey, kalau kita dapatkan, kami masih lagi cuba menghubungi Nur Natasha Aida Ismail, iaitu Biro Bernama di Negeri Sembilan. Kalau kita dapat saksikan semalam, keseluruhan kes 553 kes COVID, dan mengikut pecahan negeri, Negeri Sembilan telah pun mencatatkan 42 kes. Satu angka juga yang cukup tinggi. Manakala angka paling tinggi sekali dicatatkan oleh negeri Selangor sebanyak 144 kes, dan diikuti oleh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan bagi mengetahui perkembangan mengenai COVID-19 di Negeri Sembilan, kita terus saja bersama dengan Natasha. Sekali lagi Natasha, teruskan dengan perkembangan anda. Okey, saya kongsikan maklumat terkini berkaitan wabak COVID-19 di Negeri Sembilan ya. Di Negeri Sembilan, kes positif COVID-19 telah direkodkan adalah sebanyak 42 kes. Dan melalui tinjauan saya semalam ke beberapa buah pasar raya di sekitar Seremban, boleh dilihat ya, orang ramai sudah mula membeli barangan keperluan dalam jumlah yang agak banyak, sehingga saya boleh nampak ada
beberapa rak rak barangan didapati telah kosong. Selain itu, semalam juga telah tular di media sosial mengenai kes 2 individu yang dikatakan positif COVID-19 telah melarikan diri dari Hospital Port Dickson. Bagaimanapun, Ketua Polis Daerah Port Dickson Superintendent ID Syam Muhammad berkata perkara itu adalah tidak benar. Sebaliknya semalam, kedua-dua individu ini yang berusia 40 dan 44 tahun telah datang ke hospital berkenaan bagi mendapatkan ujian saringan COVID-19 mengikut prosedur pihak hospital kerana dikatakan mempunyai simptom COVID-19. Tetapi kedua-duanya telah meninggalkan hospital Port Dickson tanpa membuat sebarang ujian saringan. Bagaimanapun, tidak lama kemudian salah seorang daripada mereka telah kembali semula untuk tidakkan rawatan atau ujian saringan, manakala seorang lagi masih belum kembali ke hospital untuk melakukan ujian saringan. Syam berkata, semakan lanjut juga masih dijalankan sama ada kedua-dua mereka telah hadir ke perhimpunan tablik di Masjid Seri Stalin Kuala Lumpur ataupun tidak. Taufik? Okey, Natasha, sedikit saja adakah tak sebarang pengumuman ataupun tindakan daripada pihak kerajaan negeri setakat ini bagi membendung isu ini, Natasha? Okey, antara langkah diambil kerajaan negeri bagi membendung penularan COVID-19 dan dihasilkan sebagai wabak pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia, iaitu semua program anjuran pihak swasta maupun kerajaan termasuk sambutan beruntukan keagamaan yang melibatkan orang ramai ditangguhkan buat sementara waktu. Orang awam juga dinasihatkan agar tidak menyertai sebarang program yang melibatkan orang ramai. Selain itu, Taufik, hospital kerajaan di negeri ini juga turut melaksanakan pemendekan tempoh melawat pada selaras dengan arahan Kementerian Kesihatan, iaitu pada 1 tengah hari hingga 2 petang dan 5 petang hingga 7 malam setiap hari, termasuk hari bekerja, cuti am dan cuti umum. Dan menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, turut meminta mereka individu yang telah menyertai atau menghadiri perhimpunan tablik di Masjid Seri Stalin untuk menjalani pemeriksaan ataupun menghubungi pejabat kesihatan daerah berhampiran bagi mendapatkan nasihat. Okey, terima kasih kami ucapkan kepada Natasha Aida Ismail, wartawan bernama di Negeri Sembilan dan koresponden bernama telah sampai ke penghujung rancangan. Sentiasa jadi rakyat Malaysia yang prihatin. Sama-sama jaga kebersihan, amalkan etika batuk yang baik, tangguhkan penganjuran perhimpunan ataupun aktiviti-aktiviti semasa yang melibatkan orang ramai. Gunakan perintah kawalan pergerakan yang bermula esok untuk berada bersama-sama luangkan dengan keluarga tercinta. Jangan lupa layari laman web kami di www.bernama.com ataupun media sosial bagi mendapatkan perkembangan terkini dan secara langsung bersama kami di Koresponden Bernama. Saya Taufik Isa, Assalamualaikum dan jumpa lagi.